Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan kedua, cubaan kedua kita. Tadi nampaknya macam ada gangguan daripada okey dah keluar. Okey, ada cuba tengok, ada. Boleh. Okey, tadi ada gangguan macam telefon, ada satu telefon ni nampaknya dah tak boleh pakai. Mereka dah detect email kita dan mereka dah tahu macam mana cara nak block kita daripada bersiaran langsung. Kita dah gunakan telefon lain. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton yang terdiri daripada penyokong, yang terdiri daripada haters, Jekom dan macam-macam kategori dan pelbagai lapisan masyarakat yang menyaksikan live saya setiap malam. Hari semalam kita tak ke udara kerana kita menghormati 1 Syawal, hari yang mulia, hari untuk bermaaf-maafan. Hari ni baru kita akan komen apa yang berlaku di tempat kelahiran saya di Batu Pahat. Di Batu Pahat ni saudara, pada malam raya satu kumpulan anak muda telah pun mengadakan flash mob dengan menaikkan banner kerajaan gagal beserta dengan bunga api ataupun flare yang mengeluarkan api berwarna merah dan asap Pembakaran suar. Pembakaran suar. Pembakaran suar. Mereka telah membakar suar ataupun flare. Dan mereka ramai yang telah ditangkap. Laju betul kena tangkap ni tuan-tuan. Laju betul bila bab sesiapa saja yang mengatakan bahawa kerajaan ni gagal, laju je mereka ni tangkap. Cuma malangnya hari ni bila mereka menggunakan akta darurat, amat mudah untuk akta darurat ini disalahgunakan oleh pihak kerajaan. Sebelum ni pun saya pun ditahan juga. Saya ditahan dan duduk di lokap 1 malam. Nasib saya agak baik kerana peguam saya telah berhujah dengan baik dengan mempertikaikan apa perlunya pihak berkuasa mahu menahan saya untuk 4 hari. Mereka minta 4 hari dan dalam keadaan statement saya sudah diambil, saya jawab semua, saya akan jawab di mahkamah. Jadi mereka nak simpan saya, nak ambil kenyataan apa pun saya tak tahu apa benda. Dah terblok dah dekat YouTube. Okey. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahawa mereka mahu menyiasat kerana saya tidak memberikan kerjasama. Sedangkan pada 1 Ramadan mereka telah merampas handphone saya. Saya telah membuka saya punya saya punya Facebook untuk mereka boleh masuk, boleh tengok, boleh sedut, boleh vacuum, boleh godam Itu sebabnya kalau tuan-tuan tengok sebelum 1 Ramadan tu live saya boleh pergi beratus ribu Tetapi selepas handphone saya dirampas beserta dengan password yang saya berikan, selepas itu kita tengok drop dari segi jumlah orang yang menyaksikan live saya, disebabkan mereka sudah tahu macam mana cara untuk menghentikan apa yang dipanggil sebagai menghentikan notification. Notifikasi kepada 140 lebih ribu orang follower saya tidak sampai seperti mana yang sebelum ni. Itu sebab kalau tengok macam Minari pun 2000 lebih saja. Kalau nak ikutkan 2-3 minit yang pertama ni dia dah melonjak melebihi 5000. Jadi inilah saudara kebebasan media ala baru di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin. Namun kita sudah pasti tidak akan berputus asa. Kita akan meneruskan perjuangan kita dan kita mengharapkan rakyat Malaysia
jangan sesekali tunduk dengan pemerintahan yang zalim dan undang-undang yang zalim. Kita harus memastikan bahawa usaha untuk menyedarkan rakyat ini berterusan. Kita harus memastikan orang yang bercakap benda yang benar, orang yang berani menegur benda yang tidak benar ataupun benda yang pincang, mesti kita ramaikan. Maknanya kita nak ramaikan lebih ramai lagi yang boleh berbicara, boleh buat live, boleh membangkitkan kesedaran rakyat supaya bila tiba datangnya pilihan raya, tuan-tuan, kita akan memastikan kerajaan yang menzalimi kita, yang memaksa kita duduk di rumah sepanjang tempoh PKP ni, sepanjang tempoh hari raya ni, nak melawat mak bapak tak boleh, nak melawat sanak saudara, jiran tetangga tak boleh. Kita mengharapkan pada ketika itu kita akan gunakan hak kita sebagai pengundi, hak kita sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan mereka tidak akan dipilih semula menjadi wakil rakyat, apatah lagi menjadi kerajaan Malaysia. Itu sebabnya hari ini saya ucap tahniah kerana sahabat-sahabat Faiz daripada Bersatu Faiz Nauman mengatakan bahawa Datuk Dr. Fuad Zakarsi kononnya menyokong rempit. Saya nak beritahu dengan Faiz Nauman ni, lagi mulia mak-mak rempit yang telah menaikkan banner kerajaan gagal ini, daripada manusia macam Faiz Nauman yang hanya tahu mengampu, tidak berani nak menegur Perdana Menteri yang telah membuat banyak sangat kerosakan kepada negara kita, yang telah membuat banyak sangat keputusan-keputusan yang tak cerdik, yang akhirnya menjejas ekonomi negara, yang akhirnya menjejas keadaan politik negara menjadi tidak stabil, yang akhirnya menghalau ataupun menyebabkan pelabur-pelabur asing melarikan diri daripada negara kita. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri hari ini sepatutnya ditegur oleh Faiz Nauman, iaitu ahli MKT ataupun ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Tapi beliau tak pernah tegur Perdana Menteri menambah hutang negara berlipat kali ganda. Perdana Menteri mengagihkan apa yang dipanggil sebagai direct nego project kepada kroni-kroni beliau. Langsung tak pernah ditegur oleh Faiz Nauman. Apa yang rakyat minta moratorium automatik, yang ini gagal ditunaikan. Apa yang rakyat minta supaya dalam keadaan yang mereka terbeban dengan perintah berkurung dan sebagainya, mereka minta supaya dibenarkan pengeluaran duit KWSP mereka ataupun ICDA mereka secara automatik kepada semua tanpa sebarang syarat, tidak juga dibenarkan oleh Perdana Menteri kita. Yang ini pemimpin-pemimpin Bersatu memang tidak mahu menegur Perdana Menteri. Tetapi bila anak-anak muda di Batu Pahat bangkit, mulalah dia kata budak-budak ni mak rempit. Lebih baik jadi mak rempit yang ada telur, daripada jadi Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang bacul tak berani nak menegur demi kebenaran. Yang bacul tak berani nak menegur untuk memastikan bahawa kehidupan rakyat akan menjadi lebih baik. Bagi memastikan bahawa nasib rakyat yang menderita hari ini terbela. Langsung kita tak pernah dengar Faiz Nauman ni memberikan sebarang pandangan. Tak ada. Yang dia tahu menggelarkan pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak mahu akur dengan dengan Muhyiddin Yassin sebagai apa yang dipanggil sebagai political animal, ataupun dia tak sebut political animal, dia sebut binatang politik. Ini je yang dia reti. Dia reti melabelkan seseorang. Jadi itu mukadimah saya pada malam ini. Saya persilakan saudara Mat untuk bertanyakan sebarang soalan. Siapa yang nak bertanya soalan, bolehlah mengaju soalan anda
di ruangan komen dan nanti sahabat kita akan baca. Silakan. Ya, selamat Hari Raya 2 Syawal. Maaf Zahir Batin. Okey, Datuk, Maaf, berkenaan Zahir Batin. dengan kejadian di Batu Pahat ni, Ya. pada waktu yang sama juga banyak tertularnya gambar-gambar rakyat menghadapi menyambut Hari Raya di jalan raya dengan spanduk kerajaan gagal. Berapa banyak tempat? Banyak juga sampai dikeluar di berita di televisyen juga. Oh, keluar di televisyen. Oh. Itu televisyen TV3 lah. TV, yang TV3 ni dia punya apa, Firdaus Abdullah tu pro Mahathir. So itu sebab dah keluar televisyen kan. Kalau kita tengok macam Awani ni dia mirip sikit kat Anwar Ibrahim, mungkin juga boleh keluar kan. Tapi TV-TV lain memang langsung tak keluar lah. Jadi adakah ini juga bermaksud kerajaan perlu melakukan perubahan dari segi menangani permasalahan yang Saya rasa rakyat? ini bukan lagi masanya untuk kita melihat kerajaan melakukan perubahan. Ini masa kita melihat rakyat merubah kerajaan. Kan? Tak kiralah kerajaan tu dalam tu ada bersatu ke, dalam tu ada PAS ke, dalam tu ada lagi pemimpin-pemimpin UMNO yang tak nak keluar daripada kerajaan ni. Kita kena bagi isyarat yang jelas bahawa pilihan raya akan datang, kita kena tolak semua yang bersekongkol dengan kerajaan Muhyiddin. Walaupun mereka ni ahli parlimen daripada UMNO, kita kena tolak semua. Ini bukan masa kita nak tunggu mereka buat perubahan. Kita dah bagi mereka masa yang cukup lama dan mereka ada peluang yang seluas-luasnya untuk membuktikan dengan kuasa yang diberikan melalui pintu belakang oleh mereka ni untuk membentuk kerajaan bukan melalui proses pilihan raya. Mereka ada peluang untuk bertindak, mereka tidak bertindak. Mereka ada peluang untuk menurunkan kerajaan Muhyiddin Yassin, mereka tidak bertindak sedemikian. Malah mereka masih lagi memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Dan ini akhirnya telah membawa dalam keadaan di mana UMNO akhirnya akan dihukum oleh rakyat disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kerajaan PN di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Jadi hari ini sebenarnya hakikat dan realiti dia, mereka-mereka yang memegang jawatan di dalam Perikatan Nasional, walaupun mereka ni MP UMNO, mereka adalah liability kepada parti. Menteri-menteri UMNO ni hari ni, kalau misalnya kita gagal untuk mendapat sokongan daripada rakyat dalam pilihan raya umum akan datang, kita boleh letakkan antara sebab kesalahan ini ialah di atas kegagalan mereka untuk menarik diri dan disassociate themselves from Muhyiddin's government. Ada netizen bertanya-tanya, jikalau Datuk Seri Zahid Hamidi mengarahkan sokongan ditarik sekarang, bukankah walaupun dengan hanya 10 orang menarik sokongan, kerajaan sudah perlu bertukar? Sepatutnya awal lagi mereka tarik sokongan. Yang keduanya, kita kena faham bahawa dalam keadaan sekarang ini, kalau ditarik sokongan pun tidak memberi sebarang kesan. Tidak memberi sebarang kesan. Kerana hari ini kerajaan ini pada hakikat dia, realiti dia, hari ini the government of the day ialah kerajaan Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Kerajaan Perikatan Nasional sudah tak ada. Yang ada ialah kerajaan darurat. Kerajaan darurat ni kepalanya ialah Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Cuma yang di-Pertuan Agong memberikan mandat kepada seorang Perdana Menteri yang telah kehilangan majoriti untuk mengepalai darurat ni. Yang ini yang ianya boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Cuma kita tahulah dalam keadaan hari ini, kalau bawa pergi ke mahkamah pun mereka boleh tendang macam tu je.
Kalau nak ikutkan deklarasi ataupun proklamasi darurat, salah satu aspek yang paling penting, proklamasi ini sewajarnya nasihat tu diberikan oleh seorang Perdana Menteri yang masih legitimate, iaitu Perdana Menteri yang masih mendapat sokongan majoriti di Parlimen. So, pertama, Perdana Menteri yang dah tak ada lagi majoriti memberi nasihat kepada tuanku untuk mengisytiharkan darurat. Ini dah satu kesalahan. Kesalahan kedua yang dilakukan ialah di dalam proklamasi darurat itu sendiri, perkara 150 di bawah sekali proklamasi itu menyatakan bahawa ianya perlu dibawa dan dibentangkan di Dewan Rakyat dulu, kemudian mesti diluluskan di Dewan Negara. Ini juga tidak dilakukan. Jadi memang sekarang kita tak boleh buat apa. Sekarang kita tak boleh buat apa. Sebab kuasa mutlak terletak di tangan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Rakyat macam kita tak boleh buat apa. Hanya satu pihak je hari ini yang boleh bertindak. Sekiranya mereka merasakan mereka perlu bertindak demi kepentingan rakyat, maka Kebawah-Duli Raja-Raja Melayu boleh bertindak dengan meminta supaya Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menghentikan darurat, ataupun Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu boleh menukar Yang di-Pertuan Agong. Contohnya, saya bagi contoh. Katalah hari ini kita ada 9 Sultan Raja-Raja Melayu, 5 daripadanya tak nak darurat ni berlaku, Katalah contohnya 3 ni berkecuali, 1 nak supaya darurat ni diteruskan, ataupun 1 atau 2 nak supaya darurat ni diteruskan. So mereka boleh minta supaya Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong menghentikan darurat. Kalau mereka minta permohonan mereka ni tidak direstui oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sebenarnya Kebawah-Duli Raja-Raja Melayu boleh menukar Yang di-Pertuan Agong pada bila-bila masa. Jadi sekarang ni rakyat memang kita hanya boleh berdoa semoga Kebawah-Duli Raja-Raja Melayu menyelamatkan rakyat daripada situasi negara ini terus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tak cerdik sebegini. Kecuali kalau keinsafan itu datang sendiri daripada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong untuk menurunkan Muhyiddin daripada mengepalai darurat ini, dan baginda boleh pada bila-bila masa sama ada mengisytiharkan pembubaran Parlimen disebabkan Perdana Menteri sudah tidak ada majoriti, atau baginda boleh pada bila-bila masa melantik seorang Perdana Menteri interim sepanjang tempoh krisis COVID-19 ni, ataupun selagi wabak ini belum reda, kerajaan interim atau kerajaan sementara sehingga masa sesuai untuk diadakan pilihan raya umum. Itu situasi yang mungkin boleh berlaku. Ini analisa saya, pandangan saya, apa yang boleh dilakukan dan boleh berlaku. Tapi rakyat tak ada kuasa apa-apa. Rakyat hanya perlu berdoa. Okey. Datuk, ni perkembangan terkini berkenaan dengan pemanah negara, Encik Haziq Kamaluddin yang dimaklumkan telah membuskan nafas terakhir pagi tadi. Ya. Saya ada baca apa ni, saya ada baca dalam posting hari ini yang mengatakan bahawa apa ni, saya ada baca dalam posting hari ini yang mengatakan bahawa tak hidup ni.
saya ada baca dalam posting hari ini yang mengatakan bahawa jago memanah negara Saudara Haziq telah kembali ke rahmatullah pagi tadi, selepas beliau mengambil vaksin yang kedua. Jadi punca kematian saya tak pasti apa punca kematian dia. Cuma malam ni kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada jago memanah negara. Semoga roh beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Amin. Jadi saya mengharapkan supaya apa juga punca kematian Saudara Haziq ini, kita harap kerajaan dapat setidak-tidaknya mempertimbangkan. Kena cakap ni, saya merayu. Saya bukan cakap kerajaan kena bagi pampasan. Saya merayu. Sebab yang mati kerana selepas mengambil vaksin ni tak ramai. Walaupun katalah lepas ini didapati beliau meninggal kerana sakit jantung ke dan sebagainya, saya merayu supaya beliau ni diberikan pampasan ataupun diberikan bantuan 500,000 yang telah pun kerajaan umumkan. Sebelum ni, bila saya merayu bagi pihak keluarga ACP Syariman, Ketua SB Pahang, saya merayu, saya sebut perkataan merayu. Sebab tak ramai pun yang meninggal ni. Kan? Apalah salahnya bagi pampasan. Kan? Tapi malangnya saya telah ditangkap. Mereka nak dakwa saya di bawah ordinan darurat. Jadi saya rasa agak sedih lah. Kenapa zalim sangat kerajaan ni. Kita memperjuangkan nasib penjawat awam, frontliners kita. Yang ini ahli memanah. Betul tak? Merayu pun dah tak boleh ke? Merayu pun dah jadi satu kesalahan ke? Kita tak cakap dia mati kerana ambil ambil vaksin. Kita cakap memandangkan dia mati selepas menerima vaksin kedua. Dan punca kematian dia, boleh tak klinik swasta yang umumkan? Tak boleh. Punca kematian dia akan diisytiharkan oleh kerajaan juga, iaitu Kementerian Kesihatan, pihak hospital. Jadi kalau kerajaan umumkan siapa meninggal kerana selepas mengambil vaksin ni, kerana vaksin dia meninggal dunia, dia je yang boleh mengesahkan punca kematian. Kalau dia tak nak bayar, dia cakap semua bukan kerana vaksin, apa rakyat boleh buat? Rakyat tak boleh buat apa. Itu sebab saya merayu. Dan itu pun boleh kena dakwa di bawah ordinan darurat. Dan mereka paksa saya untuk delete posting tu. Kalau tidak, saya kena 100,000 denda dan juga 2 tahun penjara tak silap. Jadi bagi saya benda ni sangat zalim. Hari ni mulut rakyat dia kunci. Ni belum tahu lagi apa nasib anak-anak muda di Batu Pahat ni. Anak-anak muda yang actually dia orang cuma naikkan kain rentang. Betul tak? Tapi kita tak tahu mereka akan didakwa di bawah apa. Dalam keadaan sekarang ni polis terpaksa. Kalau misalnya kerajaan Muhyiddin marah dengan banner tersebut, takut orang lain akan ikut rentak tu, maka akhirnya budak-budak ni akan didakwa di bawah seksyen yang berat. Terutamanya ordinan darurat ni, macam-macam boleh berlaku. Boleh kena penjara, boleh kena denda. Macam ordinan darurat yang seksyen 4 dalam kurungan 1 ni boleh kena sampai 5 juta ringgit. So macam mana budak-budak ni nanti? Kita tak tahu lagi di bawah seksyen apa mereka ni akan didakwa ataupun disiasat. Cuma kita doakanlah semoga budak-budak ni terselamat daripada sebarang bentuk penganiayaan.
Dan kita harap siapa juga yang mengarahkan supaya mereka ini menaikkan bendera tersebut ataupun banner tersebut harus bertanggungjawab. Kan? Janganlah tinggalkan budak-budak ni. Itu je harapan saya. Okey. Datuk, berbalik kepada penahanan reman Datuk beberapa hari lepas. Ya. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Safidin Abdullah sebelum ni pernah memberi jaminan bahawa ordinan darurat tersebut tu hanya diambil terhadap pihak yang terbabit dalam berita tidak benar dan bukannya kerana kritikan. Jadi tetapi semasa dalam penahanan Datuk tu, Datuk ada mengulas sampai ada beberapa pegawai kanan daripada pihak berkuasa hadir di mahkamah. Ya. Cuba berujar supaya Datuk ditahan reman sehingga 4 4 hari. Yakni tak salah saya ini adalah maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Lebih boleh pergi 14. Tak mula 4 hari dulu, lepas tu 3 hari. Ha. Dia kalau 14 dia bergantung kepada tempoh penjara. Jadi Ini bawa ordinan darurat. bukan, ini bukan dengan tahanan reman. Reman boleh pergi 14 kan? Dia bergantung kepada jenis kesalahan. Dia mula-mula 4 hari, lepas tu yalah. 3 hari. Jadi bagi saya memang berniat jahat. Kenapa saya kata berniat jahat? Saya ambil contohlah Lim Guan Eng. Lim Guan Eng, polis nak panggil, minta dia bagi keterangan, nak siasat. Masa tu dah dekat nak raya Christmas. Boleh pula dia postpone ambil kenyataan daripada Guan Eng kemudian. Betul tak? Kenapa dalam kes saya tak boleh? Malah pada hari pertama saya ditangkap tu, polis dah ambil keterangan, pihak MCMC dah datang, dah rampas telefon saya tu, mereka dah buat forensik punya dia dah download data dalam telefon saya. Dah selesai kerja. So kenapa keesokan harinya, sehari sebelum hari raya tu, mereka perlu memohon reman? Kawan-kawan polis saya pun beritahu jugalah. Dia beritahu dengan saya bahawa ini bukan polis punya arahan. Polis tak buat kerja-kerja kotor begini. Ada arahan pihak tertentu yang kita sendiri boleh lihat, dizahirkan dengan mata kasar saya. Bila mana saya nak direman tu, tiba-tiba seorang datuk daripada AG Chambers, Datuk Yusaini tak silap saya, Yusaini Amir, seorang DPP kanan dihantar hanya untuk ambil reman untuk saya. Biasanya DPP ni kalau nak dakwa baru bertindak. Itu pun DPP biasa je. Tapi nak dapatkan reman tu, mereka hantar. Saya tak salahkan DPP ni lah, mereka menjalankan tugas. Bila arahan dikeluarkan, tak tahulah siapa yang arahkan. Saya tahu orang yang marah saya dekat jabat AG tu antaranya Siti Zainab. Tapi kita tak mau tuduh. Tapi apalah, besok lusa bila kita perintah, nanti kita siasat. Siapa yang selalu menganiaya orang UMNO ni. InsyaAllah tak ada masalah. Dan kita tengok ketua unit Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman, Superintendent Junainah pun turun nak memastikan saya ni direman. Nak monitor kerja Inspektor Nasir tu. Jadi saya nampak benda ni zalim lah. Takkanlah malam raya pun kau nak suruh kita duduk lokal. Kita ni penjenayah besar ke? Berapa banyak duit yang kita rompak, berapa orang kita bunuh. Saya hanya mempertikaikan kerajaan janji tak nak bawa masuk orang warga negara India, kerana di India hari ini mereka mempunyai varian COVID-19 yang berbahaya,
yang mutate berganda. Kalau kita dekat Malaysia ni, COVID kita 4 hari, benda tu masih lagi berada di kerongkong kita. Lepas 4 hari baru masuk ke paru-paru. Kadang-kadang dia pergi ke liver kita, kan. Tetapi yang ini 2 hari boleh sesak nafas orang yang sihat. So kerajaan dah bagi jaminan dengan pengumuman-pengumuman yang mengatakan bahawa telah disekat pendatang daripada India. Tapi macam mana boleh ada laporan media yang mengatakan bahawa varian baru tu sudah memasuki Malaysia, dan orang yang ditahan itu, yang dicek positif dengan varian baru ni, ditahan di KLIA. Maknanya orang ni masuk melalui kapal terbang. Betul tak? Yang sahabat kita tunjukkan tu, itu hanya membuktikan bahawa ada penerbangan daripada India yang masuk. Kalaupun silap, kalaupun apa yang ditunjukkan saya itu silap, penerbangan itu ialah penerbangan daripada India tapi kargo. Tapi saya hanya mengatakan ada penerbangan, jadi tak salah. Yang saya pertikaikan ialah apa yang saya cakap sebelum tu. Macam mana boleh masuk? Faham tak? Hari ni kita tengok Hong Kong, seperti mana yang Datuk Sri Najib beritahu, macam mana COVID boleh menyerang Hong Kong. Salah satunya adalah kerana kapal-kapal asing yang singgah ke Hong Kong, mereka tidak dikuarantin. Jadi kerajaan kata mereka sekat warga negara daripada India daripada masuk ke Malaysia. Tetapi kenapa sehingga hari ini kapal-kapal kargo yang datang daripada India, mereka bawa kargo tapi takkanlah remote control dia, tak ada orang yang daripada India tu yang datang ke Malaysia. Mesti ada klasi kapal. Betul tak? Mesti ada orang yang mengiringi ataupun yang menjadi klasi kapal itu untuk membawa masuk kargo tu ke dalam negara. Sepatutnya kapal-kapal itu dikuarantin 14 hari. Betul tak? Setidak-tidaknya mereka perlu berada di atas on board 14 hari, termasuk perjalanan daripada India nak datang ke sini. Setidak-tidaknya, at least. Jadi kita boleh rasa lega bahawa orang yang selepas sampai di Malaysia tu, mereka duduk atas kapal dah 14 hari. Sebab biasanya virus COVID ni, kan, bila menjangkiti seseorang itu hanya menjadi pembawa dan boleh menyebarkan COVID pada orang lain dalam tempoh 8 hari je, kan? Jadi setidak-tidaknya kalau dah 14 hari duduk di atas on board, termasuk tempoh perjalanan, baru dibenarkan mereka tu mendarat. Jadi kita boleh rasa lega, kita rasa selamat. Barang-barang dan orang yang menghantar tu selamat. Tapi kalau yang hantar tu COVID-19 dengan mutasi baru, tak ke bahaya untuk negara? Itu sebabnya sepatutnya kalau kamu tak mampu mempercepatkan proses vaksinasi, kan? Dan proses vaksinasi pun mendatangkan banyak side effect. Kes-kes ni terlalu ramai. Apa salahnya dengan kepakaran yang ada pada saintis-saintis dan pakar-pakar Malaysia yang menghasilkan berbanyak yang menghasilkan banyak apa dipanggil herba-herba, yang menghasilkan banyak ubatan-ubatan saintifik untuk memerangi penyakit COVID ni. Beritahulah kepada umum supaya rakyat boleh melindungi diri mereka sendiri. Itu yang sepatutnya dilaksanakan oleh kerajaan. Yang saya nampak masa sehingga hari ini sangat-sangat kurang. Dan mereka mengharapkan hanya satu solusi. Semua orang ambil vaksin, dan akhirnya kalau katalah ini ditakdirkan
apa yang diperkatakan bahawa vaksin ini adalah sebahagian daripada agenda Illuminati untuk mengurangkan penduduk dunia daripada 6 hingga 7 bilion kepada 500 juta saja. Setidak-tidaknya siapa yang menggunakan herba, siapa yang menggunakan perubatan-perubatan secara Islam, habatus sauda dan sebagainya, setidak-tidaknya mereka boleh menjadi pewaris kita. Kena ada backup plan. Kan? Kita pun tengok hari ni video Perdana Menteri Israel yang mengatakan bahawa mula-mula kita bunuh umat Islam ni dengan menggunakan peluru. Kalau tak berkesan, kita gunakan rocket launcher. Kan? Kalau tak berkesan juga, kita gunakan vaksin. Ini bahaya. Kan? Walaupun saya merasakan kita perlu kaji sama ada translation yang telah diberikan tu betul ke tidak. Sebab kalau tak silap saya, Ehud Barak dia bercakap tu dalam bahasa Israel. Kan? So perlu ada orang yang mengesahkan sama ada bahasa Israel tu betul. Dia mengatakan begitu. Kan? Hebrew kan? Mana kena check dulu. Kalau betul ini amat bahaya. Kita bukan nak menakutkan orang. Kan? Tapi kita lihat jago memanah negara yang sihat tu pun boleh meninggal dunia. Kita tak tahulah, mungkin dia ada penyakit lain, tapi kita tunggu laporan daripada Kementerian Kesihatan. Kan? Sebab mereka saja yang berkuasa menentukan kematian seseorang tu apa puncanya. Orang lain tak boleh. Okey. Datuk, sebab ramai pengikut Datuk menunggu-nunggu kebebasan Datuk tempoh hari. Jadi hari pertama Datuk sudah dipersoalkan perbicaraan pada keesokan paginya. Tetapi Kan, hari pertama tu saya punya statement diambil. hari Selasa Pihak MC pun datang. Sudah sedut saya punya telefon. Dah selesai lah. betul Sudah perbicaraan- selesai dah. Besoknya mereka nak reman saya juga supaya dapat lagi 4 hari. Perbicaraan tu pun dalam 1 jam lebih je. Bukan perbicaraan. Yang 1 jam ni Dengan itu ialah magistrate. proses permohonan reman daripada Okey. penolong pendaftar mahkamah. Tapi kiranya keputusan tu sebelum tengah hari dah tahu lah kan. Tapi Sebelum pukul 12, 11 lebih dah tahu dah. Mereka benarkan saya 1 hari. Itu pun petang dah dekat pukul So sebenarnya petang tu cuma pukul 5 lebih. Cuma Pukul 5 lebih baru dia orang lepaskan saya. kiranya cuma tunggu cukup 24 jam saja. Saya nampak ini malafide lah. Hanya nak buat saya sengsara, duduk dalam lokap, termenung, nak air raya. Just to break our moral. Nak mengganggu gugat kita punya kekuatan moral kita. Tapi silap orang lah. Aku duduk ISA dulu pun 2 tahun 2 bulan. Bukan sekali. Kali pertama tu 2 bulan. Kali kedua 2 tahun 2 bulan. Lokap pun masuk ni dah 12 kali. Kan? Kalau budak-budak kat Batu Pahat yang dia orang tahan ni, mungkin dia boleh gertak macam tu. Kan? Tengok orang lah nak gertak pun. Kan? Macam kes Lim Guan Eng tu, kami difahamkan dia siap terima SMS daripada Ketua Polis Negara. Macam kes Datuk ada terima SMS Minta maaf. daripada sesiapa tak? Tak ada. Itu bezanya. Cara kerajaan Perikatan Nasional ni melayan bekas pemimpin UMNO dengan pemimpin DAP. Lagi tinggi maruah pemimpin DAP ni. Jadi daripada ulasan Datuk tadi, sebenarnya Datuk pun merujuk kepada apa yang telah dilaporkan oleh arus media utama kan. Kononnya berkenaan dengan penumpang ni disaring di benda tu di dalam internet sudah beberapa hari. Anwar Ibrahim
pun bangkitkan benda ni. Kenapa Anwar Ibrahim tak kena tangkap? Jadi sebenarnya Pemimpin DAP pun bangkitkan benda ni. Kenapa dia orang tak ditangkap? Dia orang siap keluarkan apa ni dalam dia punya Facebook kan, tentang jadual penerbangan yang ada flight daripada India dan sebagainya. Kan? Kenapa dia orang tak kena tangkap? Sepatutnya tangkap orang yang sumber utama. Bukan tangkap orang yang komen sumber yang dah keluar dekat media masa. Bukan macam tu cara dia. Nampak sangat tau. Nak suruh aku tutup mulut je. Dan masa sesi perbicaraan tu, Inspektor Nasir beritahu, kita dah banyak kali, dia cakap dengan tanpa dia sedar. Dia cakap dengan pendaftar mahkamah. Dia kata kita dah banyak kali rampas telefon beliau. Beliau masih lagi buat live. What is this? Aku cakap, that's my right. Kan? Itu hak saya sebagai rakyat Malaysia untuk bersuara. Kalau aku tak cakap, siapa lagi cakap? Betul tak? Kita kena cakap. Benda tak betul, kita kena cakap. Jangan sampai satu hari nanti tak dibenarkan bercakap ni. Tengok macam kat Batu Pahat ni. Dia orang dah tak bercakap. Dia orang naikkan kain rentang. Kan? Dia bakar bunga api. Kira okey lagi. Tapi kalau kita tak benarkan rakyat bercakap, lambat laun rakyat menyuarakan ketidakpuashatian dia dengan cara yang ganas. Yang ini kita tak nak. Faham tak? Hari ni kita tengok bakar mercun, bakar flag. Apa? Cemar apa? Bahasa Melayu dia. Suar. Pembakaran suar. Itu baru pakai suar. Kalau besoknya dia suar api kat bangunan kedai, bakar kedai, bakar bangunan, macam mana? Itu sebab bila rakyat nak bersuara, biarkan. Bagi dia orang luahkan perasaan dia. Kalau apa yang rakyat cakap tu betul, kan? Maka kita buatlah penambahbaikan. Kalau apa yang rakyat cakap tu tak betul, we just ignore it. Ataupun you explain. Ini penting. Itu sebabnya kita heran. Menteri Komunikasi Kerajaan PN ni buat apa? Aku tak pernah dengar dia cakap apa. Bila ada polisi-polisi yang tidak popular, sepatutnya kerajaan ni, apa yang dia buat? Dia buat mind conditioning. Kan? Dia explain pada rakyat kenapa kita kena melaksanakan PKP semula. Kenapa hari raya ni kita tak boleh membenarkan rakyat untuk beraya macam tahun-tahun sebelumnya. Kan? Kenapa kali ni untuk hari raya Aidilfitri kita tak benarkan, sedangkan pada hari raya Cina yang baru lepas ni kita benarkan untuk makan besar tidak lebih daripada 15 orang. So kalau you give proper explanation, you do mind conditioning before you make the decision, then people will at least understand. People might not accept. Orang mungkin tak terima sepenuhnya, tetapi sudah ada orang yang faham kenapa kita perlu mengambil tindakan tersebut demi untuk kebaikan semua. Faham tak? Dulu kalau kerajaan BN, kita tak menguasai media sosial. Pakatan Harapan menguasai media sosial. Tapi sebelum kita buat sesuatu, at least kita akan buat mind conditioning kepada rakyat. Ada jugalah 1-2 kementerian yang tak berapa cerdik. Teman BN pun ada juga kementerian yang tak cerdik. Buat dulu, kemudian bila time orang marah, baru nak flip-flop. Buat U-turn. Kita kalau kerajaan bijak, kita boleh buat macam tu. Explain dulu. Contohnya lah, kau nak pasang AES. Dulu bukan main lagi pembangkang. Beritahu dengan kita. Cakap macam-macam. Tapi bila dia orang berkuasa, Pakatan Harapan, dia tambah pula kamera AES. Satu kesilapan kita tidak membuat mind conditioning. Kalau kita explain kepada rakyat,
jalan yang kita letak AES ni ialah kawasan kemalangan yang terlalu tinggi. Kan? Dan sebelum kawasan kemalangan itu, kita akan naikkan billboard warna kuning besar yang menunjukkan di depan letak kamera. Di depan ada kamera. Itu yang BN buat. Sebelum kita ambil duit rakyat yang ingkar untuk memperlahankan kenderaan dia, kita letak billboard besar. Depan kita ada kamera. Kita kena explain pada rakyat. Depan ni orang banyak mati. Kalau kau nak mati, kau lajulah. Betul tak? Itulah tujuan kamera billboard yang kuning tu. Faham tak? So kalau you explain betul-betul, depan ni ialah kawasan berbahaya. Kau nak langgar undang-undang, nak speed lebih daripada 110, tempat lain boleh. Tapi tempat yang kita letak kamera kuning ni, jangan. Sebab ramai orang mati. Kita tak nak kau mati. So kalau you buat mind conditioning ni, lepas tu kita baru gunakan kamera AES tu, orang boleh terima sikit. Faham tak? Ini pentingnya mind conditioning. So sebelum kau buat sesuatu tu, kau kena explain pada rakyat. Kan? Tapi kerajaan ni, kerajaan gagal. Mereka tak boleh explain pada rakyat. Sebab mereka terlalu banyak tipu rakyat. Contohnya Perdana Menteri kita, bapa penipu negara. Dia kata siapa yang mengambil vaksin 2 kali, kita akan benarkan dia untuk bebas. Mereka boleh pergi ke pasar raya, boleh pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, keluar berulang kali, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Malah kita boleh benarkan mereka pergi ke luar negara menggunakan pasport setelah menerima vaksinasi yang kedua. Betul tak? Kau masih ingat lagi apa yang Perdana Menteri kita cakap? Ada banyak tular di sosial media. Betul tak? Dia cakap benda ni tak? Rupa-rupanya sempadan pun dia tak buka. Nak pergi luar negara is out of the question. Tapi nak melawat mak, nak melawat bapa, nak melawat adik-beradik, tak boleh. Kau bayangkan perasaan rakyat yang takut ambil vaksin. Dia orang pun membaca juga. Dia orang baca apa yang berlaku di Amerika, apa yang berlaku di negara-negara lain, kesan vaksin. Dia orang takut. But they do not have any choice. They need to take the vaccine so that they can try. They will have the freedom to go anywhere. Kau rasa orang yang ambil risiko, mempertaruhkan nyawa dia, contohnya Pfizer, hanya 95% yang berkesan. 5%, maknanya daripada 100 orang tu, 5 orang tu boleh mati. 5 orang tu boleh kena bawel palsy. 5 orang tu boleh lumpuh. 5 orang akan ada kesan sampingan. Betul tak? Rakyat ni ambil vaksin 2 kali ni kerana nak pasport tu. Kerana mereka diberi jaminan oleh Perdana Menteri sendiri bahawa mereka boleh bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, termasuk ke luar negara. Apa perasaan dia orang bila tahu ni mak bapak dia orang pun 2 tahun tak dapat. tak apalah, tahun ni baru dijanjikan. Betul lah. Mak bapak dia orang tak boleh kunjung. Adik-beradik tak boleh jumpa. Anak-anak satu sana satu sini tak boleh balik kampung. Apa perasaan dia orang bila dia orang ditipu oleh kerajaan yang gagal ni? Kau rasa dia orang akan buat apa bila dia orang datang ke peti undi pada pilihan raya umum yang akan datang? Sudah pasti mereka akan ingat bahawa tak pernah dalam sejarah mereka mempunyai sebuah kerajaan yang memutuskan silaturahim antara diri mereka dengan ahli keluarga mereka. Ini je. First time. This is what going to happen according to my analysis. Itu sebab kalau ada yang masih mendabik dada, contohnya lah,
yang mengatakan bahawa PN akan menang. UMNO tak boleh menang kalau tidak bersama dengan PN. These are all bullshit. Minta maaf cakap. Memang bahasa aku ni kasar, bahasa aku ni kesat. Tapi kalau dah tidak ada bahasa yang boleh membagi orang faham. Selain sekali-sekala mengeluarkan kata-kata kesat untuk memperjelaskan apa yang cuba kita fahamkan tu. Kan? Takkan kau nak pujuk rayu rakyat ni cara baik. Kadang-kadang tak jalan. Kan? Kadang-kadang kita kena ajar dengan cara yang keras. Tetapi bukan sampai menurunkan kerajaan, bukan melalui proses demokrasi. Itu yang penting. Yang penting, kita ni tidak termasuk dalam golongan yang perlu di lock up, perlu di penjara, perlu di sosma, perlu ditahan. Kerana kita hanya implement ataupun kita hanya menggunakan hak kita sebagai rakyat Malaysia untuk bersuara. Bukan kita mengajak rakyat untuk overthrow the government, bukan melalui proses demokrasi. Itu salah. Itu boleh dianggap sebagai treason ataupun pengkhianatan. Tapi kita guna saluran undang-undang. So kenapa orang macam kita ni nak dijadikan sebagai musuh nombor satu negara? Ada kalanya mereka buat benda betul, kita cakap betul. Tapi mereka terlalu banyak buat benda tak betul, maka komen kita terhadap benda tak betul yang mereka buat lebih banyak daripada komen kita yang baik terhadap benda betul yang mereka buat. So it's very fair. Contohnya ambil gaduh dengan Hamzah. Ada aku balon Hamzah buta-buta. Betul lah Hamzah buat tu salah. Tetapi ambil Bado juga salah juga. Kenapa dah tunggu penggantinya dinamakan baru dia nak bersuara? Ketika dia ada kuasa, ketika itu dia sepatutnya bersuara. Orang akan lebih hormat. So that is my fair comment. Tak ada siapa patut nak kecil hati. Okey. Datuk, macam tahun lepas juga Datuk pernah kena tahan reman 1 malam. Tapi tak perlukan warrant juga kan? Okey, pihak polis boleh tahan kita tidak lebih daripada 24 jam. Jadi permohonan reman tu supaya mereka boleh tahan kita lebih daripada 24 jam. Ini kena faham. Jadi tanpa ordinans darurat ni sebenarnya pun boleh juga tahan seseorang dalam masa 24 jam kan? Memang boleh. Memang boleh. It's legal. Itu sebabnya walaupun ia legal, kita mengharapkan jangan salah guna kuasa. Jangan salah guna kuasa. Kalau orang tu tak cakap, kau kata dia cakap, dan kau nak dakwa dia, kau nak lock up dia semata-mata supaya tak apa, dia duduk lock up 4 hari, lepas 4 hari dia serik, lepas ni dia slow down. You got the wrong person. Aku ni lain sikit. Lagi kau tekan aku, lagi aku lawan. Lagi kau ingat nak suruh aku diam, lagi aku bisik. Jangan silap orang. Datuk, boleh tukar ke topik ni yang berkaitan dengan pautan Datuk tempoh hari berkenaan dengan laporan polis seorang yang didakwa telah dirogol. Ada apa-apa perkembangan terkini? Perkembangan terkini? Wanita tersebut menyatakan bahawa dia dibawa ke karaoke oleh YB Hilman, orang kanan kepada Azmin Ali. Dan juga Adun. Dan kemudian selepas dia dah mabuk teruk, dia dibawa ke satu suite. Satu suite lah. Dan di dalam keadaan dia mabuk, dia pengsan. Dia menyedari bahawa ada satu orang berada di atas dia. Mana orang tu sedang merogol dia lah. Dan dia telah membuat laporan polis pada bulan 12.
sebab dia jumpa kondom, kondom tu telah digunakan. So dia yakin bahawa dia lah mangsa. Dan ada seorang bernama Hafiz telah meminta supaya laporan polis tu ditarik balik. Adalah macam-macam ugutan, termasuklah Adi tu, Orang Kuat, Helman juga, Orang Kuat Bersatu, meminta supaya ianya ditarik balik. Dan dia tarik balik. Tapi baru-baru ni dia buat report polis baru mengatakan dia diugut untuk menarik balik. Dia diminta oleh beberapa orang untuk menarik balik. Jadi kes ni, kes rogol lah. Kes rogol ni sepatutnya disiasat. Sebab wanita ni sudah pun buat laporan pemeriksaan perubatan. Lepas kena ni dia terus dia buat, So bukti-bukti semua dah ada. Tak ada sebab lah untuk kes ini disenyapkan disebabkan ianya melibatkan orang kanan kepada Azmin Ali. Jadi sewajarnya pihak polis di bawah Ketua Polis Negara yang baru ini dapat membuktikan bahawa di bawah pemerintahan beliau akan bertindak secara adil, tak kira orang tu berdasarkan latar belakang apa sekalipun. Kalau misalnya Ketua Polis Negara yang baru ingin mendapat keyakinan daripada rakyat, maka dia kena ambil tindakan. Tetapi kalaupun Ketua Polis baru dapat memastikan kertas siasatan dalam kes ini dapat dibuat dengan baik, last kali ianya akan dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Maka AG akan menentukan sama ada kes ini mahu didakwa ataupun tidak. Faham tak? AG akan menentukan sama ada geng bersatu ni nak diselamatkan atau nak melalui proses keadilan. So, dua pihak yang akan diuji. Dua pihak yang akan diperhati oleh rakyat. Pertama, pihak polis, dan yang kedua, pihak AG. Dan dalam pembicaraan pula, pihak kehakiman juga akan diperhatikan oleh rakyat. Ini zaman sains dan teknologi. Zaman moden, zaman maklumat di hujung jari. Semua orang tahu apa yang berlaku pada wanita tersebut. Saya tak fikir ada ruang untuk menutup pekung ni. Dan sewajarnya tindakan tegas diambil kepada perogol-perogol ni. Adakah laporan polis yang dinyatakan tu berkait rapat dengan video yang tular berkenaan dengan Yalah, itulah video tu lah. Video tu membuktikan bahawa Hilman terlibat. Tapi setakat ni tak Dan belakang dia tu ada orang yang disebut dalam laporan polis. Tapi setakat ni tidak kedengaran sesiapa. Cuma wanita tu mengatakan bahawa yang rogol dia bukan Hilman lah. Dia yakin sebab Hilman ni ada hubungan dengan dia. Kan? Dia dah keluar dengan Hilman lama. Maknanya kalau Hilman ni dia tak adalah sampai ke level apa report polis lah. Yang kita faham kalau maksud dia dia dah keluar dengan Hilman beberapa kali. Dalam erti kata lain, makna dia redha lah kalau ada hubungan seks bersama dengan Hilman ni. Itu yang saya faham lah. Saya mungkin salah, kan? Yang dia pertikaikan yang orang lain daripada Hilman yang merogol dia. Itu menyebabkan dia telah pergi membuat laporan polis. Okey. Datuk, sempena sambutan Jubili Intan penubuhan UMNO. Okey. Namun kelihatan beberapa menteri UMNO telah pun menerima banyak desaan di sosial media untuk meninggalkan kerajaan. Sehingga ada desaan jika walaupun calon BN yang bertanding pun kena lihat juga siapa yang bertanding, dan jikalau mereka di kalangan menteri, mereka mungkin keberatan untuk membeli undi. Jadi saya tak boleh nak salahkan rakyat kalau rakyat tidak mahu
mengundi menteri-menteri daripada UMNO dalam pilihan raya akan datang. Saya tak boleh salahkan. Sebab saya rasa menteri-menteri daripada UMNO sedar bahawa lagi lama kita UMNO duduk bekerjasama dengan Muhyiddin, kan, lebih banyak kerosakan-kerosakan yang Muhyiddin lakukan, kita perlu tanggung akibat dia. We will be blamed together with Muhyiddin. So kalau you dah tahu inilah senario dia, dan ini boleh menyebabkan undi kepada BN itu merosot dengan dahsyat dia, kamu masih lagi bersekongkol, maka lebih baiklah kamu tinggalkan UMNO, kamu sertailah Bersatu. Bersatu pun tak ramai calon-calon menteri, timbalan menteri yang berkaliber, kan? Letak jawatan, join Bersatu, jadi calon Bersatu. You orang pun tak cukup calon, kan? Jikalau jangkitan COVID ini tidak bertambah baik dalam waktu singkat ini, mungkinkah pemilihan Agung UMNO boleh dipertimbangkan untuk dijalankan? Saya rasa COVID ni memang akan mengambil masa yang terlalu lama selagi tak tukar kerajaan, kan? Selagi kerajaan yang kita ada ini bergantung kepada angka-angka COVID untuk kekal berkuasa, untuk meneruskan darurat, maka selagi itu kita tak akan mendapat hasil daripada usaha menentang COVID. Kecuali ketika itu Muhyiddin sudah rasa selamat untuk dia mengadakan pilihan raya, kan? Contohnya bajet yang dia gunakan untuk bagi direct nego kepada orang-orang PPBM, penyokong-penyokong dia, dah selesai semua, dah settle. So duit dah ada untuk pilihan raya. Masa tu mereka akan mempertimbangkan untuk mengadakan pilihan raya. Jadi pemilihan Agung UMNO adakah juga akan tertunda jikalau pemilihan Agung UMNO, kalau nak ikutkan, memang diorang ni mahu pemilihan Agung UMNO berlaku supaya mereka boleh tendang keluar Dato' Najib, tendang keluar Dato' Zahid. Tetapi kalau misalnya pemilihan Agung UMNO diadakan, yang kita tahu pemilihan Agung UMNO ni melibatkan lebih daripada 160,000 orang seluruh negara, maka kalau UMNO boleh adakan pemilihan, kenapa sidang parlimen tak boleh dibuka? 222 kursi saja. Sekarang dah mati 2 orang, tinggal 220. Betul tak? Jadi saya menjangkakan, walaupun saya rasa mereka memang nak sangat supaya pemilihan Agung UMNO ni dilaksanakan, tapi saya rasa ROS dan MKN tidak akan membenarkan. Yang terkinilah, saya rasa ROS dan MKN tidak akan membenarkan. Tapi tak boleh dipertimbangkan ke macam dibuat pemilihan atas talian dan sebagainya, kalau situasi takkan bertambah Kalau baik? tanya dengan saya takkan percaya benda-benda dalam atas talian. Sebab orang yang membekalkan perisian ataupun membekalkan programming ataupun apps bagi mengundi atas talian ni, tidak ada jaminan mereka ni akan bertindak bebas dan tidak melakukan adjustment bagi membolehkan mereka-mereka yang melantik mereka terus memenangi pemilihan itu. So bagi saya biarlah guna cara manual. Akhir sekali, Datuk, apakah inspirasi Datuk sempena dengan sambutan Jubli Intan Penubuhan UMNO? Saya punya harapan satu saja. Jubli Intan hari ini diraikan dalam keadaan UMNO bukan sebuah parti yang mendominasi kerajaan. Kita masih lagi merupakan parti yang mempunyai ahli parlimen yang teramai dalam kerajaan. Tetapi malangnya amat menyedihkan, kita menjadi pak turut kepada Bersatu.
Jadi mandat yang telah diberikan kepada Presiden UMNO oleh PAU yang lepas untuk kita menarik balik sokongan kepada Muhyiddin seberapa segera yang mungkin mengikut masa yang difikirkan sesuai oleh Presiden. Saya rasa mandat ini perlu digunakan segera. Dan saya yang kedua, saya mengharapkan semoga Kebawah-Duli yang di-Pertuan Agong yang telah postpone 22 Februari punya mesyuarat Majlis Raja-Raja, saya mohon merayu kepada baginda tuanku, janganlah postpone mesyuarat Majlis Raja-Raja yang sepatutnya berlaku pada 30 hari bulan Jun. Kerana kalau dipospon kan, sekali lagi saya tak tahu nak cakap apa. Saya tak tahu nak cakap apa. Cukuplah derita yang rakyat lalui sekarang. Cubalah fikir sikit pasal rakyat. Ada apa-apa ucapan Datuk nak beri kepada peminat-peminat Datuk? Aku tak banyak orang minat. Orang menyampah banyak. Orang yang banyak cakap ni banyak love 1,000 lebih. Love. Jangan kita lalai dengan love tu. Tapi apa pun kita ucap terima kasih kepada orang yang sentiasa mengikuti live kita, yang sentiasa memberikan sokongan moral. WhatsApp, ni saya nak beritahu WhatsApp saya ni. Saya ada beberapa nombor. Nombor saya 0123320000. Tuan-tuan nak telefon, boleh telefon nombor ni. Tetapi kalau nak WhatsApp benda penting, jangan pakai nombor ni. Pakai nombor 0116221523 kalau nak WhatsApp benda penting. Tapi tolonglah jangan WhatsApp saya posting-posting politik di nombor 0116221523. Kalau pasal nak viralkan hal-hal politik, hantar kat 012 punya WhatsApp. Kalau nak pesan, contohnya lah herba Batu Saudak ke herba pencegahan dan pemulihan oleh DSP Suhaila ke, nak pesan sate ke, gunakan nombor kedai. Sebab saya dah tak boleh baca. Sebab ada juga kawan-kawan kita ni masih hantar kat nombor 011 tu. Saya dah cakap jangan hantar kat nombor tu benda-benda politik. So bila benda politik tu terlalu banyak di nombor berniaga, maka saya terpaksa buka satu nombor kedai. Nombor kedai ni, siapa hantar WhatsApp politik kat situ, saya terus blok. Hantar je dalam grup politik, saya terus blok. Sebab nombor ni 0134100564. 0134100564. Ini hanya untuk nak tempah Korovek ke, tempah madu sumek ke, ataupun tempah sate ke, tempah herba di SP Suhaila kan. Yang ni boleh pakai nombor ni, nombor kedai. Jadi tak adalah orang dah bayar kadang-kadang lambat. Sebab saya sentiasa baca. Lepas tu masuk yang baru. So bila orang hantar benda politik di dalam 0116221523, kalau saya blok nombor tu jangan marah. Maknanya saya nak suruh dia orang pakai nombor 012 untuk hal politik. Jangan masuk dalam nombor berniaga. Okey, terima kasih Datuk. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.